Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ikmal bin Muhammad Badrul dari kelas IM 2463C. Ziki Ana Nafri dari kelas IM 2463C. Assalamualaikum, nama saya Nur Nadira binti Muhammad Sarbani dari kelas IM 2463B. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlina binti Muhammad Asri dari kelas IM 2463C. Assalamualaikum, nama saya Nur Faris Ada binti Muhammad Fazil, saya daripada kelas IM 4. Nama saya Syarohan bin Junawas, saya dari IM 2463C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan kumpulan saya dari kumpulan IM4 dan IM8 akan membentangkan artikel kami yang bertajuk Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Pelajar. Untuk ekstrak artikel ini, secara ringkasnya kami telah mengadakan satu penyelidikan untuk mengetahui mengapa golongan pelajar atau remaja ini terjebak dalam amalan penyalahgunaan dadah. Untuk mengetahuinya, kami telah mengadakan satu kajian dengan menggunakan kaedah pengedaran borang kaji selidik, di mana dalam borang kaji selidik tersebut terdapat 10 soalan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Hasil daripada kajian ini, kami telah mendapat banyak pendapat dan juga jawapan daripada responden-responden yang telah menjawab borang kaji selidik kami. Antara pendapat yang kami dapat daripada kajian ini, separuh daripada responden berpendapat bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan punca utama mengapa golongan pelajar atau remaja ini terjebak dalam penyalahgunaan dadah, dan ramai juga bersetuju bahawa rokok merupakan salah satu punca mengapa golongan ini terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat ini. Pengenalan penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar. Dadah telah memberi banyak sumbangan terutamanya ke dalam bidang perubatan. Namun terdapat juga penyalahgunaannya. Hal ini telah membawa berkaitan kepada kajian yang bertajuk Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Pelajar. Menurut Kamus Dewan, dadah membawa maksud ubat-ubatan yang berbahaya atau yang boleh merosakkan penggunanya seperti heroin dan ganja. Hari ini, kita dapat melihat bahawa dadah telah menjadi satu ancaman yang besar kepada negara, terutamanya dalam kalangan pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan objektif kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana pengetahuan remaja dan pelajar masa kini berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Dalam kajian ini, kami mengenal pasti faktor, sebab dan punca yang mempengaruhi kepada penyalahgunaan dadah. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti adakah faktor sikap individu, pengaruh rakan sebaya, permasalahan keluarga dan faktor pengetahuan mempengaruhi penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar. Yang kedua, persepsi remaja dan pelajar mengenai penyalahgunaan dadah pada masa kini. Dan yang ketiga, mengkaji sejauh manakah pembelajaran mengenai penyalahgunaan dadah di institusi pendidikan dalam memberi pendedahan kepada mereka. Faktor pelajar terlibat dengan dadah. Yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Merupakan faktor yang paling popular yang telah dibuktikan dengan statistik sendiri, menunjukkan bahawa pengaruh kawan sebagai punca utama seseorang itu terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Yang kedua adalah sikap ingin mencuba. Perasaan ingin mencuba benda baru dalam diri seseorang remaja mendorong golongan ini untuk mudah terjebak dengan gejala dadah pada usia yang muda. Ketiga adalah tekanan hidup seperti kekangan kehidupan seperti dibuang kerja, tiada pekerjaan, masalah dengan ahli keluarga dan sebagainya. Terakhir sekali adalah mampu beli. Lambakan dadah yang mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan menjadi punca remaja dan pelajar mudah terjebak dalam kancah penagih dadah. Kajian terdahulu berkaitan faktor pelibatan individu dengan dadah yang pertama dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Kajian ini dijalankan di Institusi Pemulihan Asrama Akhlak yang penghuninya berusia kanak-kanak berusia 10 hingga 18 tahun yang pernah terlibat dengan penyalahgunaan bahan sebelum ditangkap, didakwa dan ditempatkan di asrama akhlak. 12 orang responden yang terlibat dalam kajian ini, walau bagaimanapun, 4 daripada mereka telah menarik diri atas alasan tidak mahu berkongsi pengalaman hidup. Dapatan daripada kajian ini ialah pengaruh dan kepentingan rakan sebaya, keadaan keluarga yang bermasalah dan keperluan dalam aktiviti seksual sebagai faktor yang mendorong mereka untuk terjebak dengan gejala dadah. Seterusnya adalah kajian yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengajian Pembangunan Keluarga,
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Pertanian Malaysia. Kajian ini dilaksanakan di 4 buah pusat serenti iaitu Pusat Serenti Tampoi Johor, Tampin Melaka, Bukit Mertajam Pulau Pinang dan Besut Terengganu. Seramai 190 orang responden yang berusia 30 tahun dan ke bawah terlibat dalam kajian ini. Kajian ini mendapati bahawa tahap komunikasi ibu bapa dan anak-anak yang rendah serta pengaruh ahli keluarga yang turut terlibat adalah punca mengapa mereka terlibat dengan pengaruh dadah. Metodologi kajian. Pengenalan. Bahagian ini menjelaskan tentang kaedah kajian yang telah dijalankan seperti pengumpulan data, analisis data, kaedah pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian ini membantu kajian dalam pengumpulan data secara lebih mudah dan berkesan serta lebih sistematik demi mencapai objektif utama kajian. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah melalui edaran borang kaji selidik yang diedarkan secara atas talian seperti WhatsApp dan Facebook. Borang kaji selidik tersebut mengandungi 10 soalan berkaitan objektif kajian dijalankan. Borang kaji selidik tersebut terbuka untuk diisi untuk semua golongan untuk mendapatkan keputusan kajian yang lebih terperinci. Kaedah analisis data. Berdasarkan pada kajian tersebut, kami telah menyediakan 10 soalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar kepada para responden. Antara soalan yang kami tanya, yang pertama adalah golongan umur responden. Yang kedua, pengetahuan terhadap dadah. Yang ketiga, kesan dadah kepada para pelajar. Yang keempat, faktor-faktor pelajar boleh terlibat dengan dadah. Dan yang terakhir, kepentingan pendidikan mengenai dadah di sekolah. Seterusnya, responden kajian. Setelah borang kaji selidik diedarkan selama seminggu, seramai 97 orang responden yang turut serta dalam kajian ini. Responden berumur lingkungan 17 hingga 21 tahun merupakan responden teramai yang turut serta dalam kajian ini, iaitu sebanyak 71.1%. Kemudian diikuti dengan responden lingkungan 22 hingga 26 tahun, iaitu sebanyak 22.7%. 31 tahun dan ke atas sebanyak 4.1%. Dan akhir sekali responden lingkungan 27 hingga 31 tahun iaitu sebanyak 2.1%. Antara cadangan-cadangan yang akan kami usulkan, yang pertama ialah dari segi keluarga. Keluarga haruslah memainkan peranan dan tanggung jawab yang besar dalam mencegah penyalahgunaan dadah seperti memberikan ataupun dari segi sokongan sosial. Ini kerana ramai golongan yang menjadi mangsa dalam penyalahgunaan dadah berpunca daripada kurangnya sokongan sosial daripada keluarga mereka. Ibu bapa seharusnya lebih tegas dalam mengawasi anak-anak mereka seperti melihat jika ada sebarang perubahan dari segi fizikal, emosi ataupun mental anak-anak. Seterusnya, peranan pihak berkuasa. Seperti yang kita tahu, pihak berkuasa yang dapat dijelaskan ialah orang yang mempunyai kuasa dari segi undang-undang yang dapat meletakkan hukuman jika individu tersebut diketahui terlibat dalam jenayah. Antara cadangan ialah pihak berkuasa haruslah memberikan hukuman yang sewajarnya seperti hukuman sebat sebelum menghantar individu tersebut kepada pusat pemulihan. Cadangan yang seterusnya ialah daripada peranan pihak konseling. Pihak konseling boleh diartikan dari segi orang yang dapat memberikan ataupun mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah, terutamanya masalah pelajar yang berada di sekolah. Mengenal pasti dan mengambil tindakan yang seharusnya ketika pelajar meluahkan masalah mereka adalah peranan pihak konseling untuk mencegah masalah ini. Dari segi komuniti pula seperti agensi-agensi, antaranya agensi anti dadah kebangsaan, sepatutnya memainkan peranan seperti mengadakan ataupun melaksanakan kempen untuk memberikan pendedahan awal kepada anak-anak ataupun
ataupun kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun tentang penyalahgunaan dadah ini. Kempen yang diadakan juga seharusnya melibatkan komuniti agar bersama-sama memerangi jenayah ini. Akhir sekali, berikut merupakan serba sedikit cadangan yang diusulkan untuk membantu mencegah penyalahgunaan dadah ini dalam golongan pelajar dan remaja. Kesimpulannya, pelajar ataupun remaja adalah aset negara yang bakal memimpin negara di masa hadapan, dan pentingnya membina akhlak dan minda yang sehat supaya golongan pelajar ataupun generasi yang akan datang tidak terjerumus dalam kancah jenayah ini. Oleh itu, melalui hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa masih ada rakyat Malaysia ataupun golongan remaja yang menitik beratkan penyalahgunaan dadah ini, dan kami berharap juga generasi yang akan datang lagi mengambil berat dan memerangi jenayah ini dan menjadi yang berguna di masa hadapan kelak. Itu sahaja dari kumpulan kami IM4 dan IM8 untuk pembentangan hari ini. Sekian, terima kasih.